Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba', alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 2 November 2023 masih sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Adi Ruslan bin Tarmudi hafizahullah taala. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran terbaik untuk Tuan Imam kita dan juga kita sekalian kerana bersama-sama mengimarahkan sembahyang fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kuliah kita teruskan untuk hari ini untuk bersama-sama kita berkongsi sedikit kupasan yang ada di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai kepada hadis yang berikutnya, Al-Hadis At-Tasi', hadis yang ke-9. Sampai kepada hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah yang nama sebenarnya ialah Abdurrahman bin Sakhrin. Kalau
sebut Abu Hurairah ni ramailah orang kenal. Tapi Abu Hurairah itu adalah gelaran kunyah, gelaran yang diberi Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu ni, kerana beliau seorang yang sangat rapat dengan kucing. Sehingga kucing ketika solat, beliau solat, kucing boleh duduk elok dalam jubah. Kalau kita lihat, ada satu video yang tular, yang viral, seorang imam buta ketika sedang memimpin solat tarawih, ketika membaca ayat Quran, datang seekor kucing panjat badan dia kan, dan dia teruskan bacaan Al-Quran dalam solat tarawih itu tanpa terganggu sedikit pun. Dia pun seronok peluk-peluk kucing tu, usap-usap kucing tu panjat. Jadi Tuan Imam ini mencontohi perilaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Sakhrin ini seorang sahabat Nabi yang dikira agak kemudian memeluk agama Islam. Nama asal beliau sebelum memeluk Islam namanya Abdul Syams, maka ditukar oleh Nabi SAW jadi Abdul Rahman. Menunjukkan seseorang mu'allaf itu harus bagi dia mengubah nama asalnya kepada nama yang lebih baik. Jadi tak ada masalah kalau kita masuk Islam pakai nama Muhammad, pakai nama Abdullah, disekalikan dengan nama asal kita, nama keturunan kita, boleh. Muhammad Radu, Ahmad Lim, boleh. Kalau tak bubuh nama, kalau orang panggil Muhammad, janganlah terjegil mata tengok macam tak puas hati. Kat sini saya pernah buat benda ni. Lepas tu saya cerita, bila saya panggil Muhammad ... terjegil mata dia. Kenapa kamu nak jegil? Itu nama Nabi SAW yang dinisbahkan, yang diletakkan kepada diri kamu. Walaupun kamu tak tahu, tapi orang Islam lain nak panggil kamu dengan nama tu, kenapa kamu nak jegil mata? Jadi kita kena faham yang tu. Jadi tak ada masalah. Boleh ubah nama, boleh taruh nama Muslim name, dalam masa sama boleh dikekalkan nama keluarga yang asal, nama bangsa kita, boleh. Tak ada masalah. Betapa luasnya agama Islam ini, tidak begitu ketat. Namun ada perkara-perkara yang menjadi prinsip kita. Tidaklah bermakna kita tidak ketat, itu bermakna longgar di sana sini. Itulah Nabi tukar nama Abu Hurairah ni daripada Abdul Syams kepada Abdul Rahman, hamba matahari kepada hamba Ar-Rahman, ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang kamu tentangnya, maka tinggalkanlah. Jauhilah apa yang Nabi larang tu, jauhi dan tinggalkan. Apa Nabi larang? Yakum wazan. Nabi larang, salah satu larangan Nabi, jauhilah kamu bersangka buruk. Jangan sangka buruk. Jangan cepat sangka buruk. Waspada, tetap waspada, tapi sangka buruk. Elakkan dari bersangka buruk, terutama sesama umat Islam, sesama saudara se-Islam, seagama.
Apa lagi yang Nabi larang? Yakum wal julus fit turuqat. Nabi melarang kita duduk-duduk di tepi jalan mengganggu mengganggu orang lain. Kalau duduk tepi jalan rehat-rehat tak apa, ataupun istilah slang apa istilahnya, istilah mudahnya lepak tapi ini dia mengganggu orang sampai ke tahap mengganggu orang. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ada larangan dia. Dan banyak lagi yang lain lah. Jadi Nabi kata tinggalkan dan jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'atau minhu mastata'. Apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka laksanakanlah sedaya upaya kamu. Mastata' tu sedaya upaya, takat mana yang boleh kita buat. Itu ada kaedah fiqh kaedah fiqh mengatakan kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ada kaedah. Saya lupa kaedah. Ada bahasa Arab itu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, buat setakat mana yang termampu. Contohnya macam surau kita ni kan, kita tak mampu nak buat kuliah maghrib sebab kawasan kita tidak ada perumahan, tidak ada komuniti setempat. Dah 10 tahun kita meninggalkan kuliah maghrib. 10 tahun. Kali terakhir 2013 kita buat kuliah maghrib. Setiap malam Jumaat, minggu kedua, ketiga dan keempat kita buat kuliah maghrib. Minggu pertama kita baca Yasin macam yang dibuat sekarang, 2 minggu sekali. Ketika itu sebulan sekali, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kita kuliah maghrib. Tapi bila kehadiran tu sangat mendukacitakan, maka diputuskan dimansuhkan kuliah maghrib. Aktiviti maghrib tu dimansuhkan. Jadi sampai hari ni tak ada kuliah maghrib, tak ada. Yasin malam Jumaat pun baru beberapa minggu yang terakhir ni baru ada balik. Sebelum-sebelum tu tak ada. Kalau ada pun bersempena nak nyambut Ramadan, bersempena hari peringatan polis, dia ada sempena dia. Kalau berkala tak ada. Jadi supaya surau tidak mati, tidak matilah pengajian ilmu ni, kita gantikan dengan kuliah zuhur. Kuliah zuhur tu pun kita tak buat kota terpulang. Siapa yang berkesempatan ikut boleh ikut, siapa yang ada urusan silakan. Itu tak ada masalah, kita jalan terus. Kita tak mengajuk. Macam setengah orang mengajuk, ditarik balik kelulusan mengajar, mengajuk ni, saya tak nak mengajar lah. Tak boleh macam tu. Kalau Nabi SAW buat perangai macam kita ni, Islam ni tak ada lah sampai macam hari ni. Jadi kita kena ikut semangat Nabi. Tak boleh di satu tempat lain banyak. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah ni luas. Tak boleh sini, tempat lain banyak. Tak boleh Perak, Selangor ada. Tak boleh Selangor ni 9 ada. Apa ada masalah? Kenapa kita nak mengeluh-mengeluh dan mengajuk-mengajuk? Nak buat apa? Kan? Jadi kita buat, tak kisah siapa ada, dengar. Tak nak, siapa nak pergi, silakan. Saya tak marah, tak cekti pun. Yang saya tegur, bila kita menyampaikan ilmu, ada yang
berbicara sesama sendiri, tak dengar kupasan ilmu yang disampaikan. Yang itu sedikit terkilan, tak marah. Saya tak pernah marah. Tanya kat belakang, ada saya pernah marah? Ada saya kata, diamlah, tengah mengajar ni, diamlah, jangan bercakap, boleh tak? Tak ada, saya tak pernah cakap pun. Tak pernah. Saya cuma sambil-sambil lalu je. Yang faham, Alhamdulillah. Yang tak faham, tak apalah, kita tak cakap pun. Baik. Jadi, setakat mana yang termampu, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, kita buat setakat yang mampu. Macam solat tasbih. Nabi kata, kalau boleh buat setiap hari, buat. Tak mampu, seminggu sekali. Tak mampu, sebulan sekali. Tak mampu, setahun sekali. Tak mampu langsung. Semua hidup sekali. Baru teringat kaedah fiqh tadi. La yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini kaedah ni. Tak mampu nak sembahyang jemaah di rumah, kat surau ni buat. Kalau kat surau kita nak sembahyang jemaah tukang, mungkin kita ada tanggungjawab di rumah, nak jaga suami, jaga anak-anak. Tak mampu kita nak berjemaah di surau taman kita. Sembahyang sini, zuhur ada, asar ada, kan? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya telah binasa mereka yang sebelum kamu, umat-umat terdahulu sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW ini binasa. Sama ada Allah Ta'ala binasakan atau mereka itu mencari kebinasaan mereka sendiri. Sebabnya apa? Kathratu masailihim, banyak sangat bertanya. Banyak tanya, pasal apa kena buat, pasal apa tak boleh buat. Dia banyak tanya. Dah suruh sembelih lembu, sembelih je lah. Antas bahu bakarah, seekor lembu. Carilah lembu mana-mana pun, janji lembu. Jangan cari lain daripada lembu. Pergi cari pula kijang ke, pergi cari pula beruang ke. Janganlah, tu bukan lembu. Tapi tak kisah apa lembu pun. Tapi mereka tanya macam-macam. Baca Al-Quran tu. Ditanya ni rupa macam mana, jantan ke, betina ke, besar ke, kecil ke, handsome ke, hodoh ke, color apa. Bukan apa. Tanya tu bukan nak mencari, memudahkan, buat alasan supaya tak nak ikut perintah Nabi. Macam mana kita nak elak daripada perintah Nabi ni? Tanya soalan bukan. Akhirnya hampir-hampir saja. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tak dapat melaksanakan perintah Nabi Musa AS tu. Nah, ini yang Nabi sebut. Jangan banyak bertanya. Tanya boleh, tapi kathratu masailihim, tanya banyak tu yang membinasakan. Kenapa kena semayang zuhur 4 rakaat? Tak payah tanya soalan tu. Mengarut ya. Kenapa akad nikah mesti sebut saya terima nikahnya, qabiltun nikah? Tak sebut tak boleh ke? Sama je. Jangan tanya soalan tu. Dah kaedah dia macam tu, kena ikutlah. Akur. Tanya boleh. Kenapa perlu qabiltun nikah? Saya terima nikahnya. Kenapa perlu saya terima nikahnya? Sebab akad tu akad nikah, kena sebutlah nikah. Kalau akad jual beli, boleh sebut jual beli. Saya terima, saya beli saya jual saya beli. Sebab jual beli barang. Ini nikah, menikahi seorang wanita, lelaki menikahi seorang wanita. Bila dinikahkan, saya nikahkan awak dengan binti dengan mas kahwinnya RM101 tunai perak ni, macam tu lah. RM101, RM101 sampai RM500. Lain negeri lain kadar.
Ada negeri RM48 je. Ada negeri RM80 je. Ada negeri RM22.5. Lagi syok kat weh. RM22.5. Nak beli baju pun tak cukup. Nak beli baju tak cukup, RM22.5. Kan? Kita sini 101. Maka pengantin lelaki sebutlah, qabiltu nikah, aku terima nikah yang tersebut, atau aku terima nikah. Sebut panjang pun tak apa, tak ada masalah. Saya dulu jeju nikah okey je, kan? Saya ajar lagi pengantin lelaki tu cara nak menjawab qabul tu. Saya ajar je. Sampai dia okey, baru kita teruskan dengan acara akad nikah. Belum bersedia, tak apa, saya bagi dia relax dulu. Biasalah, syaitan nak kacau kan. Tak pernah gemuruh duk atas bantai pemeh. Gemuruh pula dia, berpeluh-peluh kan. Masjid aircon, tapi dia berbeluh-beluh. Apa hal? Jadi kita bagi dia tenang dulu, relax. Macam mana, okey? Boleh terus? Boleh tu Imam. Jalan. Jadi qabiltu nikah, aku terima nikah dodot binti dodot. Siapa namanya ke? Zarazia ke? Janda-janda mana ke? Jangan nak bini orang. Jangan bini orang, jangan nak tuan orang. Dengan mas kahwin sekian-sekian ringgit tunai. Tanya saksi macam mana? Okey. Saksi pun pandai-pandai lah. Upah saksi baru RM20, berlagak macam upah saksi RM2,000. Mudah kan? Okey Ustaz, Alhamdulillah. Terus doa, habis selesai. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berselisih pendapat terhadap nabi-nabi mereka. Wa ikhtilafihim, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak bercanggah. Nabi kata macam ni, dia kata begitu. Ini bahaya. Kita mempertikai. Istilahnya sekarang, mempertikai arahan dan larangan Nabi. Pasal apa? Pertikai. Kenapa Nabi tak bagi? Kenapa Nabi tak benarkan? Janganlah tanya. Ada sebab. Ada sebab Nabi kata tak boleh. Dia jawab, dia kata dalam Quran tak sebut pun. Itu Quran, betul lah. Sebab Allah Ta'ala beri ruang kepada Nabi untuk memutuskan sesuatu perkara yang tidak Allah Ta'ala putuskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak putuskan sesuatu dalam Al-Quran, bukan bermakna Allah Ta'ala tak beri kuasa kepada Nabi SAW untuk memutuskannya. Maka dia turun kepada Nabi yang putuskan. Boleh ke, tak boleh ke? Itu kena faham. Tapi ada orang dia mempertikai. Dia kata atas alasannya hadis-hadis Nabi ni adalah rekaan manusia, bukan perkataan Nabi. Mana kamu tahu itu bukan hadis, bukan perkataan Nabi? Kamu tahu ke? Dari mana kamu tahu? Apakah kamu berada pada zaman Nabi? Adakah kamu berada pada zaman sahabat? Adakah kamu berada pada zaman tabi'in, tabi'in 300 tahun awal? Tak. Jauh daripada Nabi, 1400 tahun lebih. Jadi terimalah. Biarkan orang yang warasikhuna fil ilm wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Biarkan Allah Ta'ala dan orang yang berilmu itu memutuskan, mengetahui. Kita orang awam ni ikut kita ada ilmu tetapi orang yang berilmu itu mestilah amanah. Jangan menyelewengkan amanah, jangan menyelewengkan kebenaran, jangan sembunyikan kebenaran. Benda betul sebut, benda tak betul pun sebut.
Jangan disembunyikan. Jadi kalau perangai itu kita buat, perangai kita tak ubah macam umat-umat yang terdahulu, maka dikhawatiri kita akan membuat kebinasaan kita sendiri. Inilah dia yang Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. InsyaAllah pada kuliah kita yang datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-10, al-hadis al-ashir, insyaAllah. Pada kuliah kita akan datang. Yang baik di Allah SWT, kelimpahan daripada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.